Ada satu soalan tuan-tuan ya. Saya tadi dah namakan tazkirah, jadi tazkirah ni sebenarnya tak ada soalan. Tak adalah, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji ya. Satu persoalan. Sekarang ni berlaku perbalahan, perselisihan pandangan antara ahli sunnah dengan Wahabi. Gitu ya. Yang dilabelkan Wahabi. Maka adakah orang Wahabi ni merdeka? Dua-dua kumpulan ni merdeka. Ya, yang ekstrim tuan-tuan sekalian ya. Kalau kita nak letaklah tuan-tuan sekalian atas dasar pandangan ahli sunnah ni adalah golongan yang benar. Dan golongan yang benar ni golongan yang ikut Islam dari sudut akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka mereka adalah golongan yang merdeka. Golongan yang tidak terbelenggu dengan pemikiran yang sempit, pemikiran yang tidak benar. Adapun pihak yang dilabelkan Wahabi, Tuan Haji pun alhamdulillah bagus Tuan Haji guna bahasa yang berlapik sikit ya. Ya, kerana kita pun tidak mahu menimbulkan ya apa-apa dah tuan-tuan sekalian. Yang dilabelkan Wahabi ni, kalaulah mereka betul-betul terbelenggu dengan pemikiran Wahabi, ya, maka mungkin mereka ini tidak merdeka pada pemikiran mereka. Terbelenggu dengan satu pemikiran yang suka menghukum masyarakat Islam secara membuta tuli, secara ekstrim. Ya. Sedangkan hidup ini bukan menghukum, hidup ini mendidik. Allah datang ke kita dalam kehidupan dunia ini bukan nak bicara pasal orang. Allah datangkan kita ke dunia nak bicara tentang diri kita sendiri. Bukan nak bicara salah orang, nak bicara salah sendiri. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah mengajar kita mengukur diri kita sendiri. Adakah akidah kita, amalan kita bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Bukan menilai orang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni masuk neraka, yang ni masuk neraka, dia seorang masuk syurga. Itu jiwa yang tidak merdeka. Jiwa yang telah terbelenggu dengan satu pemikiran yang sempit, yang bengis, yang tidak nampak kasih sayang, membetulkan kesilapan, tetapi lebih menghukum masyarakat. Kalau betul dia telah terbelenggu dengan fahaman yang dilabelkan Wahabi. Gitulah. Sebab tu saya, tuan-tuan sekalian, bila mana kita belajar, saya alhamdulillah Allah bagi rezeki. Saya pun doa pada Allah supaya saya dapat mengaji sampai saya mati. Saya duduk di pondok umur 10 tahun, tuan-tuan. Bukan mengaji dengan ustaz, saya mengaji dengan tuan-tuan guru. Ya, Tuan Guru Haji Daud, Allah yarham. Masa saya umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ya, saya mengaji dengan Allah yarham Tuan Guru Haji Hashim, Pondok Pasir Tumbuh. Saya duduk dan membesar di Pulau Melaka dengan Allah yarham Tuan Guru Ni Aziz. Tiap-tiap pagi saya mengaji. Bukan kata mengaji seminggu sekali. Tiap-tiap pagi mengaji dengan Tuan Guru. Khatam kitab hadis, bukan saya nak cerita apa. Ya. Kemudian sampai sekarang saya alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah mengaji pengkhususan dalam bidang perbandingan mazhab. Semua mazhab kita bincang. Bagaimana metodologi mazhab-mazhab ini mengeluarkan hukum. Mereka keluarkan hukum pula, mereka ada tariqah, ada metod mereka tersendiri. Ya. Dan bagaimana tuan-tuan sekalian sumber-sumber hukum ini berlaku dalam masyarakat, dalam hukum Islam. Ya. Ada sumber hukum daripada Ahlul Iraq. Ahlul Iraq dinamakan ada dua, Baghdad dengan Basrah dengan Kufah. Mereka ni dinamakan Ahlul Ra'yi. Golongan ahli sumber hukum daripada Ahlul Hijaz, Madinah dengan Mekah. Mereka ni disebut Ahlul Hadis. Ada golongan tuan-tuan yang duduk tengah-tengah antara Ahlul Ra'yi, Ahlul Hadis. Subhanallah, bila mana kita belajar la haula wala quwata illa billah, rupa-rupanya yang suka hukum orang, ustaz-ustaz ni yang mengaji 4 tahun di Madinah, mengaji 4 tahun di Jordan, mengaji 4 tahun tuan-tuan sekalian di mana di Mesir. Mereka duduk sibuk hukum masyarakat, baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Sesat. Kalau baca Yasin malam Jumaat sesat, yang tak baca Yasin sesat kuasa 2 lah. Ya. Tahlil sesat, tahlil bid'ah. Sempit pemikiran. Mengaji di mana? Ya. Sebab tu sekarang saya mudah. Dulu saya jawab panjang, sekarang saya nak jawab mudah. Apa hukum baca Yasin malam Jumaat? Sunat. Sunat baca Yasin malam Jumaat. Surah Kahfi sunat juga.
Kenapa? Sebab Yasin tu Quran. Yasin tu Quran. Apa hukum baca Quran? Hukum baca Quran asalnya sunat. Surah apa baca sunat? Baca surah Yasin sunat, surah Kahfi sunat, surah Baqarah sunat, surah Luqman sunat, surah Ali Imran sunat. Baca bila sunat? Baca pagi sunat, tengah hari sunat, malam sunat, petang sunat. Baca hari apa sunat? Hari Jumaat sunat, malam Jumaat sunat, hari Rabu sunat, malam Rabu sunat. Baca Quran tu sunat. Apa masalah? Habis baca Yasin malam Jumaat sunat. Baca berapa kali? Baca sekali sunat, baca 2 kali sunat. Baca 3 kali sunat. Masalahnya ustaz, dia kata dia dah tentukan hari Jumaat. Siapa yang tentu? Dia yang tentu, kita tak tentu pun. Kita baca Yasin malam Jumaat, lepas tu balik rumah kita baca lagi surah Kahfi. Dia tahu ke? Ya, dia duk hukum kita tu. Sempit pemikiran tuan-tuan. Kerjanya ialah nak humban masyarakat awam dalam neraka. Tu yang kerja dia. Baca Yasin malam Jumaat, bid'ah sesat masuk neraka. Mudah nak humban orang dalam neraka. Dia seorang masuk syurga. Inilah ustaz-ustaz yang berfahaman, yang dilabelkan Wahabi. Sempit pemikiran dia. Bukan nak didik masyarakat. Dan dia kata baca Yasin, baca Kahfi malam Jumaat. Nabi tak suruh pun baca surah Kahfi malam Jumaat. Nabi suruh baca hari Jumaat. Malam pun boleh, siang pun boleh, petang pun boleh, malam pun boleh. Bukan semestinya malam tu kena baca Kahfi. Malam Jumaat nak baca Inna A'tayna boleh ke tak boleh? Bid'ah. Nabi tak baca. Ikut kita lah nak baca surah apa pun. Habis yang masjid buat program tu, masjid ni tuan-tuan, dia kena ada uslubud dakwah, kaedah dakwah. Nak suruh masyarakat baca Quran. Pilihlah malam besok Jumaat ni Yasin ustaz. Minggu depan surah Ali Imran. Panjang sikit, biar tinggal seorang ustaz. Alah tuan-tuan, orang-orang masjid ni bijak jugalah. Bijak. Masyarakat awam bijak juga. Mereka bukannya bodoh. Ingat kita nak hentam begitu-gitu. Tak ada. Tahlil sunat. Buat tahlil sunat. Iyalah, tahlil tu apa? Tahlil tu la ilaha illallah. Tahlil tu ringkasan la ilaha illallah. La ilaha illallah tu apa? La ilaha illallah tu afdaluz zikri. Seafdal zikir. Maka buat majlis zikir. Majlis zikir sunat. Kerana berzikir itu sunat. Berapa kali nak baca? Baca sekali pun sunat. Baca 10 kali sunat, 100 kali sunat. Baca seorang sunat, baca ramai-ramai sunat. Mana dalil? Tak ada nas. Kita tak jumpa hadis Nabi. Hadis Nabi ni dia panggil nas. Quran dia panggil nas. Ya? Dan nas ada 2. Nas Quran, nas hadis. Teks. Daripada nas keluar dalil. Dalil banyak. Quran boleh jadi dalil, sunnah Nabi boleh jadi dalil, ijma' ulama' boleh jadi dalil, qiyas boleh jadi dalil, al-adah mahkamah boleh jadi dalil, perbuatan penduduk Madinah boleh jadi dalil, perbuatan penduduk Mekah boleh jadi dalil, istihsan jadi dalil, istishab jadi dalil,